Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's another podcast and aku nak sampaikan satu berita yang duka cita lah. Adam, sampaikan Adam. Ya. Waalaikumsalam. Aku rasa macam duduk macam KJ lah. Macam keluar sekejap sekarang ni. Aku rasa macam kita macam keluar sekejap sebab kita berdua sekarang ni. Ya. Tapi for now Ayat tak ada. So Ayat dia telah dengan tak tahu nak cakap duka cita ke dia, suka cita. Dia dah kembali ke Kedah, negeri Jelapang Padi. Tak apa, macam mana pun kita kena teruskan. Nama aku Pop. Okay, sebelum aku cakap nama aku akan cakap Ayat tak ada. Sebab dia balik kampung. Dia balik kampung. Dia balik kampung kat Pening. Pakat mai sini. Kau. Dia Kedah. Kedah Lah. Bukan Pening ke? Mana ada Pening, dia Kedah. Tu pakat mai undi Sanusi tu. Okay. Waalaikumsalam, nama aku Adam. Nama kau Pop, nama dia Adam. This is Poppadom Podcast. Now, kita revolve diri kita dengan entertainment tau. Sebenarnya dari kecil lagi. Kita bukan dari segi apa orang kata, entertainment ni dia kena ada special someone. Dia kena ada orang tu memang natural talent. Sebenarnya benda tu, entertainment ni dia kena ada skill. So dalam masa yang sama dia nak buat skill semua, dia mesti nak tunjuk kat orang. Dalam masa yang sama nak apa orang kata, promotekan diri dia, nak tunjuk kat orang yang aku boleh buat. So disebabkan itu, aku nak Adam perkenalkan dua gadis hari ni. Kau lah, kau host. Aku juga? Okay. Aku nak invite dua entertainer ni. Dia terlibat diri dalam reality show. Which is the topic that we are going to talk about. Kita bersama dengan Akish dan Shira. Yes. Ayat tak ada Kali ni ni. special sikit sebab kita ada dua orang gadis. Kita singkirkan seorang lelaki, kita dapat dua gadis. Kesian dua Ayat. Ayat okey kan ni? Dia okey je. Okay. Pakat mai sikit. Dia aku ni. rasa dia macam tak berminat dengan perempuan. Baik. Okay, tak apa. Salah seorang daripada korang, siapa nak perkenalkan diri dulu? Okay. Yang muda dulu lah. Muda dulu. Yang muda dulu awak lah. Okay, saya Akish Alia. Saya berumur 19 tahun. So saya memang start masuk program reality TV lebih dulu lagi, daripada kecil and sampai sekarang. Okay. Daripada kecil maksudnya? Daripada kecil maksudnya daripada umur macam darjah 3 dah start masuk pertandingan. Nyanyi? Yes, pertandingan menyanyi. Sebab memang minat lah. Dulu darjah 3 aku nasyid. Aku darjah 3 baru nak beli Tamiya. Apa tu? Enjin. Okay. Shira? Okay, Shira, hai. Saya Shira Aziz, berumur, malu nak cakap umur. Apa yang cakap umur lah. Berapa tadi umur dia? 19. 19. Saya 26 tahun. Saya pun nak cakap atas 19. Tapi tak apa. 26 tahun, saya dilahirkan di SJMC, Sumanjaya. Sama tu? Ya, SJMC baby ya. Kita SJMC juga tu. Tapi 1997 lah. Adam 7 tahun sebelum. Dibesarkan di Shah Alam. Doktor? Tak ingat. Manalah aku ingat, Adam. Aku ingat. Keluar-keluar tak adalah aku ingat doktor. Saya Ingat doktor? Sebab dia pernah keluar dalam surat khabar. So doktor tu dia cakap apa dah, tak ingat, Influencer ke tapi bukan. Tapi dia buat something lah pasal kesihatan yang tiba-tiba ada muka dia. Lepas tu mak aku cakap, ni doktor awak, dia yang keluarkan. Bagus lah. Okay. Dia tak pernah tunjuk. Aku lupa dah. Okay, dibesarkan di Shah Alam. Shira actually join reality TV tahun 2017. Okay. Tapi dari kecil sebenarnya banyak kali pergi audition sebab memang minat betul-betul menyanyi. Masa pergi banyak kali audition tu, idola kecil, bintang kecil semua tak dapat. AF, apa benda semua orang tak nak aku tak tahu kenapa orang tak nak aku. Lepas tu panjang sikit lah cerita, pendek lah. Boleh. Lepas tu sambung panjang belajar. Apa dia? Panjang pun tak apa. Panjang pun tak apa, okay. Lepas tu sambung belajar. Shira start belajar diploma, A-level law. Tapi masa tu Shira fikir macam, betul ke ni yang aku nak buat kan? Sebab aku minat menyanyi, aku minat entertainment industry. So Shira stop belajar, pergi masuk audition mentor. So dapat rezeki kat situ.
Masuklah Mentor Millennia 2017. So maksudnya masa audition, out of all the audition, mentor ni yang baru dapat? Ya. Lama. Memang Syira try. Apa-apa audition pergi. Minta RTM dengan benda semua pergi. Time tu Syira punya mentor siapa? Black Hanifah. So Tapi itulah introduction saya. sebab kalau fikir sebab kalau fikir balik, kalau takkanlah tak dapat langsung audition. Sebab dia kalau pergi audition tu kita memang banyak benda belajar. Okay, first audition Nervous aku tak buat ni. Nervous memanglah, every audition memang nervous. Bila first pergi tu, aku tak buat ni, orang lain buat, sebab tu aku tak dapat. Okay, second, aku tak buat ni pula, budak ni buat macam ni, aku tak buat. Okay, pakaian pula macam aku tak presentable sangat kot. Benda-benda macam tu semua memang belajar sampai mentor. Tapi mentor tu Syira sebenarnya tak expect dapat, sebab yang ramai ke belakang semua ni memang power kita dah power satu, lepas tu memang kita dah belajar dah belajar untuk tak berharap sangatlah. Dah lah power, Humble, gorgeous, semua cukup. Macam Syira ni. Aki. Sorry. Sini Sorry. Syira. Syira ni Aki. Dua-dua confused sebab cantik. Macam Akish kan. Akish mesti audition juga kan. Banyak-banyak audition. Betul. So how it goes? Okay, macam Akish memang dari kecil kan kita pun macam nervous tu still ada juga. Tapi macam budak-budak macam just want to try for fun. Okay. Actually tak adalah macam aku kena serius, aku kena buat benda betul-betul. Tapi kita nak try. So start dari situ. So macam okay, alhamdulillah dapat. So macam first Akish masuk join bintang kecil. Okay. So masa bintang kecil tu alhamdulillah Akish sampai ke peringkat kebangsaan. Masa tu dapat naik juara masa tu. Lepas tu ada juga try macam competition lain. Ada juga yang tak dapat, tak lepas audition apa semua. So tu kira stepping stone. Masa dah dapat tu rasa macam lepas ni aku boleh buat lagi ni, lepas ni aku boleh buat lagi ni. Nak try lagi push over. Yes. Tapi macam apa? Akish dia macam Syira. oh no, dia jadi macam tu. Macam tu kan. Macam Syira. Hai, nama saya Syira Aziz. nak jadikan cerita, kan ada orang jenis audition dah tak dapat, dia macam ni bukan aku punya forte lah, ni bukan aku punya forte. Tapi apa yang membuatkan tu nak teruskan juga? The last audition Syira pergi sebelum mentor was Akademi Fantasia. Itu memang kali pertama yang Syira tak dapat, Syira nangis. Oh ya. Masa tu umur Tu bila? Umur Syira tahun berapa 2015. Best apa? Tak tengok. Sebab kau tak ambil aku. Membawa diri terus. Okay. Tak adalah. Memang tak stop tengok lah. Tapi apa yang membuatkan rasa macam aku boleh lagi, aku rasa aku boleh cuba ni sampai dapat? Sebab dah mention banyak sangat audition. Serius kalau macam aku dah macam aku rasa aku tak boleh nyanyi ni. Jadi macam tu tau. Sampai satu tahap. So nak buat benda lain untuk orang nampak bakat aku. So macam case ni minat lah. Memang tak push tak tahu nak cakap macam mana, sebab bila yelah dah give up, dah balik tu dah melalak dah, memang macam aku ni memang tak ada bakat ke, macam fikir macam, sebab Syira actually start teater. Teater Sinbad musical, teater kanak-kanak. So bila dah expose dengan teater tu, Syira rasa macam best ni benda ni, macam boleh nyanyi. Sebab masa teater like everyone was cakap Syira boleh nyanyi apa benda semua kan. So okay, why not aku try lah masuk audition. Tapi bila tak dapat tu macam apa yang diorang nak sebenarnya. So dari situ Syira belajar lainnya teater and bila kita masuk TV. What do you mean by that? Lainnya teater ni bila kita berlakon teater, dari suara, dari kita menyanyi, memang kena besar. So masuk TV ni kadang-kadang pergi tu, kadang-kadang maybe ada time-time yang macam terover lah, sebab kita dah biasa besar kan. Bukan biasa besar dan suara. Biasa expression besar. So belajar. So Syira macam tak boleh lah stop, sebab dah banyak sangat aku pergi. So dari setiap audition aku pergi tu mesti ada something yang aku belajar. So kena try lah mentor dapat. So kalau macam mentor dah masuk tu semua, it's kind of like showing off your skills untuk nyanyi. Korang akan rasa diri korang, okay aku kena buat yang terbaik untuk orang semua. And mesti expect orang akan tengok kan. So
macam apa yang kita bincang ni sekarang, macam reality show ni, masih relevan ke? Yes. Bagi Syira sangat relevan. Sebab Define. dari you pergi audition, you masuk, you belajar, itu semua benda yang sangat diperlukan artis-artis baru yang sorry to say lah, daripada TikTok ke, daripada Instagram yang sekarang memang senang sangat jadi artis kan. Faham. Yes. Kau boleh buat diri kau jadi penyanyi sendiri if kau ada TikTok and then kau post, kau komitmen kau sendirilah, kau macam effort kau nak buat tu. So adanya reality TV, still ada pertandingan-pertandingan macam ni untuk bagi Syira relevan tu untuk melahirkan penyanyi yang berkualiti. Untuk Akish? Sama. Akish pun rasa yang program reality ni dia masih relevan sebab bila kita masuk program tu kita macam banyak gila belajar. Kita dapat tahu kita punya kelemahan juga, sebab kalau kita sebab Akish pun baru juga, Akish pun muda lagi. Okay. So kalau kita nak cakap daripada TikTok, platform media sosial tu kan, kita macam dia hanyalah depan kamera saja. Dia kita tak jumpa dengan orang-orang apa semua macam tu. So dia different lah dia punya pengalaman dia tu. Terasa tu kita orang bila cakap muda lagi tu. Dua. Hari ni dapat acik dah sebenarnya tu. Tak ada macam orang panggil macam impian dan the initiative, the commitment untuk nak belajar something new. I understand, but for the fans perspective, orang-orang yang tengok tu, rasanya orang-orang ni masih rasa reality show ni okey lagi kat Malaysia. But nak compare dengan luar negara is a different division. Yes. But for Malaysians, for you, still relevant ke tak? Sebab Akish rasa masih lagi relevan. Sebab TV walau macam mana pun still akan ada orang Malaysia yang tengok. Tapi macam Syira mention sekarang TikTok pun dah bersaing. TikTok pun dah boleh buat orang famous. That is not considered as a reality, kan? Yes. Tapi up until now sebenarnya kita masih buat juga. Betul. And rasanya macam Adam, kau rasa hype lagi tak sekarang? Untuk honest opinion Untuk apa? Untuk reality show nowadays. Aku rasa reality show aku macam ada in between grey line antara agree to disagree and agree to agree. Faham tak? Sebab dia macam mana? Macam Syira cakap tu betul, Aki cakap tu betul. Tapi aku pula rasa bila diorang dah cakap point diorang tadi, aku rasa reality show dia still relevant kalau dia renew konsep dia. Kena ada konsep yang berbeza. Kau tak boleh buat AF macam mana kau buat 10 tahun 15 tahun yang lepas. Sebab benda tu jadi macam boring. Dia macam ibarat kau tengok show yang berulang-ulang. Status quo maintain dia macam dia orang takut nak ambil risiko untuk nak buat benda baru. Bila dia berulang, itu yang tak relevan. Orang malas tengok. Kenapa orang zaman sekarang suka tengok TikTok? Sebab TikTok ni walaupun video bawah seminit, aku punya video lain, Syira punya video lain, Akish punya video lain, kau punya video lain. Tapi tak doh, TikTok ni walaupun kita guna sound yang sama. Tak, sebab TikTok ni even the worst people yang nyanyi pun boleh dapat favorable untuk netizen. Mungkin dari segi lain, tapi dia akan famous juga doh. Tapi kau kena fikir pula orang tu dapat favorable tu, dia walaupun dia menyanyi teruk ke tak teruk ke, tapi content dia, end of the day still content. So kalau kau buat content yang sama, tak relevan lah. Kau kena buat something lah macam, I mean like kalau korang dah Akademi Fantasia outdoor ke, Akademi Fantasia outdoor masuk ke outdoor macam mana tu? macam dekat pulau ke, aku tak tahu. Something different lah. Macam Akademi Fantasia B40. But Syira dengan Akish dia mention yang masih relevant. Is it like relevant as in like konsep yang sama ke, atau they should like elevate lagi? Bagi Syira lah, macam Adam cakap tu betul lah. Sebab kita punya, kalau orang Malaysia ni tengok luar punya, diorang dah jauh lah ke depan sebenarnya. Personally, bagi Syira dia relevan. Tapi kita, hakikatnya sekarang ni kita kena ikut netizen punya taste. Sebenarnya personally Syira pun, kalau contohlah macam big stage ke apa kan, kalau ada yang, kalau semua aku tak kenal, sebenarnya Syira tak tengok.
Sebenarnya aku ni kira netizen lah juga. Sama Aku doh. kira netizen juga. Tapi kenapa zaman implementasi you boleh tengok? Sebab you tak kenal. Sebab tak ada lagi social media. Bukan tak ada satu social media satu, tapi benda tu macam satu impact. Dia macam pioneer lah. Kita anggap benda tu pioneer. Sampai orang keluar iklan tisu je orang dah tahu tu rancangan tu. Dia dah bagi impact. Ada satu iklan dia buat, dia buka kabinet tu ada tisu banyak. Time tu dah masuk musim kedua ketiga tak tahu lah. Tapi dia buka tisu. Dia tak cakap pun apa dia. Akan datang. Tapi orang dah tahu tu rancangan dia. Sebab recommendation dulu banyak yang apa tu planted. Dia planted something because orang dah tahu memang graf dia tinggi kan. Dia punya gimmick lah. Dia punya gimmick semua kan. So macam korang kan, apa yang korang rasa, Ijab, kalau fikir balik kan, ada satu yang sing show, apa tu yang pakai Mas. Tu The Masked Singer. not bad juga dia punya apa tandingan tu, orang view dia kan. Mas Singer actually dari luar kan? Dari luar. Dari luar. Korea tak silap. But do you think that is considered as reality show? Reality apa? Kenapa? Saya rasa tak. Sebab sekejap. Aku nak memikirkan jawapan ni. Aku rasa tak. Tak silap Syira, dia punya jemputan dia semua is penyanyi kan? They are women. Ya, Tak penyanyi. consider as reality. Reality sebab kita tengok Okay lah. Dia spot. macam aku nampak reality show ni orang daripada kosong. Ya. Ni perspektif aku. Mungkin ada perspektif orang lain yang lain, tapi selama aku hidup di dunia aku rasa reality show ni dia daripada orang yang kosong. Orang yang kosong, dia dah build up diri dia, dia dah tunjuk diri dia, dia berjalan pun orang gelak, orang ingat. So dia dapat build up nama dia. Reality lah, macam everyday life situation. Apa yang kau buat, kau minum kopi tapi orang nampak kau. Kan ada rancangan yang buat diary tu semua, menyebabkan orang peminat semua pilih dia. Peminat pilih dia sebab pasal benda tu. Sama dengan macam paling juara, Mentor Legend, still ada juga kan. Betul? How you express yourself, how you show your character. Maksud kau dia tunjuk journey. Journey. That's the reality Tapi show. Masked Singer pun ada journey. Masked Singer pun tunjuk journey juga. Masked Singer. Dia tunjuk journey juga. Sebelum penyanyi tu on stage, dia buat orang teka. Memang buat orang teka. I mean like, in my perspective, reality show ni boleh consider as apa orang kata diversify in that term. But aku suka reality show yang di perspektif orang tu. Aku ni dulu duduk tepi jalan, tiba-tiba ada ustaz datang, lepas tu bagi duit. Macam tu lah. Tengok dia punya pengembangan tu lah. Ada tattoo kat sini. So dia akan wishful thinking lah. Faham. But in reality macam korang kan, korang dalam reality show tu, korang memang jadi diri korang kebanyakan lah. You guys gotta be honest Okay. Masa korang dalam reality show tu, korang bawa diri korang ke ataupun just to make sure that people like you? Let's start with you. Okay. Kalau bagi Akish, sebab benda tu nak di-showkan TV kan. So ramai yang menonton. So mestilah kita kena macam, kita cari diri kita sendiri. Okay. Tapi macam kita jaga kita punya tingkah laku apa semua. Kalau once kita tersalah buat, memang terus orang takkan suka, orang takkan tengok. So if Akish being honest, Akish jadi diri sendiri. Syira jadi diri sendiri ke tak ni? Syira, aku jadi diri sendiri yang sampai orang tak suka. Oh ya? Tidak adalah. Dah terlalu tadi. Macam mana you guys tengok I macam ni lah I dalam TV ke apa ke. Tapi tak dinafikan lah, bila reality TV ni kita adalah benda-benda yang kita kena ikut. There are rules kan. Kadang-kadang konten tu pun kita spill je lah kadang-kadang konten tu pun orang reka untuk buat orang suka kita. Betul. So bila dia create konten tu aku macam orang tak suka aku, kenapa aku Time kena tu dia orang create konten untuk Syira. Kena berlakon. Dia certain part tu kena berlakon. Macam okay Syira kena buat macam ni. Okay boleh ya, okay buat. Itulah. Tapi tak adalah sepanjang-panjang tu kena ikut, tak lah. Diorang buildkan karakter. Buildkan. Bila you I nampak tu bila kita ni tak ada apa-apa keistimewaan. Macam contoh masa zaman Syira mentor, memang Syira kena compete dengan Usop, Elika. Ui.
Waduh Mat. Kau bayangkanlah macam mana Elisa. aku suruh orang suka kan. Macam So that means kalau suruh suka orang macam nampak lah aku ni berusaha. Nak nampak stand out, is it? Susah. still masuk TV tu. Susah Okey tu. sebenarnya. Dapat masuk TV, orang kenal semua. Kadang-kadang dia tanya juga macam kau apa lagi kau boleh buat Kadang tanya macam tu. Kita nak bagi dia so that bukan kejam. Kita nak bagi dia, production nak kena make sure yang you jadi diri you on screen, on camera. Sebab kadang-kadang orang tak jadi diri diorang. Orang susah nak jadi diri diorang. Orang bukanlah tak jadi diri diorang. Macam ni diorang ada certain orang diorang camera shy. Yeah. Lepas tu macam kau cakap lah, reality show dulu zaman dulu macam Mentor ke apa ke, Akademi Mentasia ke, kebanyakannya bukannya orang yang zaman sekarang. Orang zaman sekarang dah camera friendly. Semua orang dah tahu nak ambil gambar macam mana, dah tahu nak ambil video macam mana, how to be on video. Diorang dah tak malu. Orang dulu malu nak nampak kamera. Dah lah kamera zaman dulu, kau tekan record dekat depan tu kau boleh nampak lampu merah menyala. Zaman sekarang kamera tak ada dah macam tu. So benda tu nak dapatkan orang biasakan dengan kamera susah. So masa orang benci tu memang buat perangai sendiri ke atau ikut orang? Tak gurau. Ikut orang. Gurau. Oh tu gurau. Gurau je. Tapi actually sebenarnya masa Syira Mentor macam mana bukan ramai tak suka, ramai yang tak berpuas hati. Macam mana you tahu orang tak suka? Komen. Oh. Dari situlah saya belajar. Semua ni memang tak jaga mulut Aku macam tak apalah. Tapi jenis tak kisah. Macam tak apalah cakap je lah Time tu sebab netizen baru nak up. boleh lah. Boleh dikatakan lah. Masa zaman tu macam baru-baru nak ni. Macam Syira dah atas 19 kan. Banyak juga pengalaman kan. Kau ngajar Banyak. tu atas 19. Habis tu aku yang atas 30 ni. Oh atas 30. Kau tak pernah. Kita yang atas 30. Kamus. Banyak yang Syira dah lalui, experience and boleh betulkan daripada mistake yang mungkin Syira rasa mistake lah kan. Okay. Benda pertama, bila kita tak pernah bekerja dengan orang-orang yang bekerja dalam industri ni, kadang-kadang cara dia orang suruh atau apa benda semua, kita macam tak setuju. Tak nak buat lah apa benda semua. Tapi dia orang lagi tahu dari kita. Tapi ikutlah, alamak api dah terpadam. Macam mana? Ni close up. Kamera ni close up, don't worry. Tak nampak pun. Nyalakan balik. Lepas tu dia orang lagi tahu dari kita. So kadang-kadang Syira adalah time-time yang macam Syira tak nak buat. Macam anak abang macam nak buat apa macam ni, sebab aku rasa benda tu macam cheesy sangat. Adakah disebabkan Syira dah lalui pengalaman tu and macam kalau aku buat ni aku rasa macam tak kena lah. Disebabkan pengalaman ke atau rasa macam memang your instinct, intuition? Tak juga. Cuma kita tak nak buat benda tu. Apa? Benda apa? Kena Syira tak suka menipu orang. Kalau nak buat konten tu, okay, kau kena berlakon macam ni, kena marah dengan ni tau. Adalah satu konten tu lah. Kena buat berlakon macam orang nak kena nampak engkau ni, kau kena buat nangis, kena marah dengan Black benda semua. Macam okay, buatlah tapi tak sepenuh hati lah sangat buat. Tapi sebelum tu cakap lah, abang saya tak nak buat lah. Orang macam aku suruh kau buat. So bila buat tu menjadi. Benda tu macam Syira kena marah dengan Black lah benda semua kan. So dari situ macam okay, maksudnya you tak pelakon kayu lah. Sikit lah. You bukan pelakon yang kayu lah. Ya ke? Pelakon kayu maksud kau? Yelah, ada certain orang tak boleh berlakon. Tak juga, aku tengok video klip okey je. Dia lain, tu dia cakap, dia bukan kayu lah. Okay. Benda tu menjadi lah. Dan dari situ aku tahu aku pandai berlakon. Dia berlakon tau. Okay bang, cari job. Dia berlakon Boleh sekarang. Dia berlakon. Macam Akish bawah 19 kan? So kalau pengalaman tu rasa dah cukup ke? Tak Tak cukup lagi. Memang Akish rasa memang tak cukup lagi. Masih banyak lagi yang Akish tak tahu. Muda lagi lah. I mean like not bad juga tau. Tapi you dah masuk competition dari dulu. Yes. Tapi dari kecil kira macam kita punya nak terima pengalaman tu lain tau. Dulu kita macam kosong. Budak-budak yang macam dia suruh buat ni, dia suruh ni. Macam okay, kena benda ni, kosong. Okay. So bila dah besar ni, bila ada pengalaman masa umur sekarang, dia akan kita terima benda tu lain. So kena
masih banyak lagi sebenarnya rasa yang macam kena belajar lagi, kena Tapi improve lagi. sebenarnya Akish kan dia sangat-sangat awal tau dapat expose Ah. macam ni. Ya. Tu lah. Good job. Umur bawah 19 kan? Masa first competition ingat? Ingat? Umur berapa? First competition 8 tahun. Time tu faham tak? Just go. Ke mak suruh. Mak ada kat sini. Time tu tahu tak? Oh, you kena naik atas stage, kena perform. Oh ya. Time tu memang tahu sebab minat menyanyi memang dari kecil. So macam ni pertandingan, tahu pertandingan tapi still try macam for fun. Dia tak ada macam aku nak kena menang sampai juara. Tak. Bukan macam bukan macam kat rumah kena praktis nyanyi sampai menangis kan. Pandang cermin. Sebab tak nak buat kan? Praktis nyanyi sambil menangis. Apa ni lah? Sebab tak nak. Mana tahu ada orang macam tu. Sebab tak nak. Sebab mak suruh, sebab parents suruh. Saya tak nak jadi penyanyi. Ni sebab mak suruh ke memang Tak, memang minat. Minat lah. Minat, yes. Dari kecil. Ada juga macam dari kecil Akish memang suka pandang cermin sambil buka lagu. Damn. Macam fili-fili. Nangis tak? Oh tak nangis. Nangis. Dulu kan. Tapi saya cuba nak memahami sebagai seorang budak kecil untuk dapat minat. I mean macam korang lah. Daripada kecil tu dah minat menyanyi. Aku sih tak faham benda tu. Asal pula aku minat agak. Tapi kau tak jadi penyanyi. Ya. Dia tu cakap aku dah masuk audition macam ada juga dapat tapi macam at the end of the day aku kena cari forte aku dan aku dah jumpa. Oh, masuk audition menyanyi ke? Dia menyanyi. Dia boleh menyanyi. Kita Ada role play back. cerita dia. Dia boleh buka. Dia boleh buka tu. Okay. Okay, daripada apa yang korang sampaikan kan, perasan lah yang korang dah memang build benda ni from scratch. The commitment, korang dah centerkan diri korang dengan benda-benda ni. And even korang pun nak fight for your rights, saying that reality show ni masih relevant. So in terms of relevancy, to me dah jadi satu competition due to media social. Yes. And since this is happening right now, are you guys still into the reality scene? Even though you guys think it's relevant, but dengan competition sekarang, korang rasa boleh tak push? Bagi Akish, sebenarnya ada competition yang sekarang pun dia dah ikut trend. Sekarang pun dia dah ikut media sosial. And banyak juga competition yang dia kait dengan media sosial. Dia banyak gunakan media sosial. So, dia masih relevan tapi dia kena lagi tapi still orang tetap akan tengok media sosial lah more than program reality. Walau macam mana pun sebab teknologi pun dah Dah maju kan? Yes. Syira? Syira sebenarnya sekarang You still going for it? yes. What's your next step? Actually sekarang kan Syira tengah try nak join Bintang RTM tau. Oh ya? Tengah nak barulah nak hantar audition. Aku takut aku hantar audition tak dapat pula kan. Dapat. Macam mana? Tak apa, try. Kita try sebab Syira menyanyi. Okay, Syira start menyanyi. Lepas tu bukanlah stop menyanyi, cuma macam dah kurang menyanyi sebab Syira start berlakon. So kalau keluar, kalau beberapa orang yang macam kenal ke apa tu, kan kenal menyanyi, orang kenal berlakon. Oh. So Syira rasa macam orang dah tak kenal aku menyanyi macam mana ni balik. Cerita apa berlakon? Drama. Drama apa? Jodoh-jodoh Anissa. Jodoh Anissa. Dekat atas lagi. Baru punya apa? Yang Astro first. Ku akad kau dengan Bismillah. Not bad juga. Ku akad kau dengan Bismillah. Sekarang ni tengah confused ni. Kalau dah masuk macam road to acting, but still pursuing untuk nyanyi juga. Tapi Sebab macam nampak dulu. macam dah dorong ke arah. Itulah masalah dia sekarang ni. Sebab Masalah pula. masalah pula. Masalah dia sekarang ni sebab orang dah kena berlakon, so kena start balik menyanyi. Macam mana pun Syira takkan tinggalkan menyanyi. You won't stop singing. Won't stop. Walau tak famous sangat pun tak apa. Jangan orang ingat lah, okay, dia ni pernah menyanyi. Dia ni boleh menyanyi. Alright, speaking of korang pun penyanyi semua, kenapa nak tekankan untuk nak masuk Miss RTM, nak masuk reality show? Korang dah nyanyi, why not? You know,
post dekat social media korang punya nyanyian untuk bagi orang dengar. Kenapa nak still Kenapa you compete? guys masuk pop tu, kenapa korang still bergantung kat this kind of competition? Like Shira. Bila macam kita punya topik hari ni, reality TV versus TikTok dan social media. Yeah. Shira post video dekat social media, Mm-hmm. but I just love the feeling that The adrenaline. The thrill pertandingan. Okay. That's how you dapat balik you punya strength, macam mana the excitement tu bila nyanyi tu. Tak boleh nak explain lah dia punya. Dekat sini terbukti. Memang best gila It's like- lah. Every macam tu je lah. I mean it shows lah memang untuk diri dia. Sebab nak test lah, tengok sebenarnya untuk nak bagi orang suka ke atau di sini. Tapi nampak sebab dah banyak sangat pengalaman kan. Tapi try nampak sangat dia memang untuk diri dia. Pernah tak korang pergi Selfish. Pernah tak korang pergi audition tu dan korang rasa macam ada audition dah kacang je? Faham tak? Tak. Muka macam Sebab macam Aki kan dah biasa masuk kan. So macam ada competition karaoke lah. Dah lah. Menang. Tak juga. Oh, memilih juga lah. Bukan. Oh, dah. Dia macam still kalau nama dia competition, Ha. kita compete, dia still akan rasa macam aku boleh ke aku ni ke, dia Oh. still akan yes. Masih lagi ada doubt. Mesti kena ada benda tu, sebab benda tu yang membuatkan kita perbaiki balik diri kita in nyanyian lah. Tapi cara Akish cerita macam pro macam 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 saya dah nyanyi 8 tahun. Saya dah nyanyi 8 tahun. Saya dah nyanyi 20 tahun walaupun umur saya 19 lah macam tu. Is it like the way you present yourself memang macam ni sebab nampak banyak pengalaman lah. Mungkin sebab Akish dah masuk dalam industri ni dari kecil kot. So Tapi masa Akish kecil tak rasa adrenaline tu kan? ya. Sebab dah dibiasakan dengan orang-orang yang macam tu. So macam kita pun dah try adapt, kita dah try terima. Macam dulu still macam kenapa aku kena ni. Tapi sekarang macam okay, faham ni industri, ini dia punya cara dia kena buat. Yes, tapi ikut style lah, ikut style sendiri lah. Bukan macam kena ikut orang ke apa ke. In that time apa kata terms untuk umur yang muda dah dapat lalui benda tu semua, tapi mungkin daripada dia tak sedar benda tu dah ajar dia untuk maturity kan, maturity of presenting herself kan. Nak compare dia macam mana yin-yang lah nampak Shira dengan Akish ni. Dia ada yin-yang dia dua-dua special tapi in different type of journey oh. Betul. Syira rasa Akish dia aku pula rasa. Aku rasa dia. Syira rasa dia sebab maybe dia daripada kecil itu dia bekerja dengan orang yang lebih berumur. Oh yes, So betul. Syira rasa sebab tu cara dia bercakap, cara dia present herself tu macam umur 26. Aku macam umur 19. Nampak. Make sense tak? Yeah. Yeah, sebab dia bekerja dengan orang yang lagi ni. Oh, lagi berpengalaman ke dia memang penyanyi ke dia memang pelakon ke? Yes, memang bekerja dengan orang-orang yang diorang punya pengalaman memang 20-30 tahun macam tu. Oh, okay. Umur ada. Dah kita tutup video ni. Sebab ada Saya memang tak boleh fokus. Okay, maturity ajar dekat situ. Macam Shira, dia lebih kepada member ajar, jom masuk pertandingan nyanyi ke ada orang atau ada cikgu yang mengajar semua sebelum nak libat dalam Macam mana bidang? tak faham. Untuk nyanyian ni lah. Disebabkan dorongan kawan-kawan ke ataupun ada kelas yang Shira pergi? Sebelum join, Shira memang belajar vokal lah. Macam belajar pergi jumpa cikgu. My first cikgu vokal, cikgu Deli. Belajar dengan cikgu Deli. So masa belajar dengan cikgu Deli tu pun masa mentor. So sebelum masuk ke apa, Shira memang nyanyi. So suka hati aku je nyanyi. Tak masuk lagi pertandingan tu? Tak masuk pertandingan ke apa. Nyanyilah start sekolah lah. Nyanyi kat sekolah kan. Tu orang kata boleh nyanyi. Tu yang try masuk audition, pergi audition semua. So dorongan tu dari kawan-kawan, dari family. Kita lagi percaya yang kita ni boleh nyanyi bila semua orang cakap kita boleh nyanyi. Tapi tak adalah macam nyanyi sedap gila, tak lah. Cuma macam okay, boleh Style try. lah. Okay lah, style lah. Siapa ni?
Memang suka lepak Kidzonia. Memang suka lepak Kidzonia. Tahu lah kan orang ajak lepak ke macam ni. Aku tak tahu pula kena shoot music video. In relevancy untuk reality dengan TikTok sekarang, you pushing both, is it? Baru nak start TikTok. Baru nak start. Syira sebenarnya lambat sebenarnya nak menerima TikTok ni sebab deep in my heart tu Syira rasa macam it's not fair. Why do you say it's not fair? Untuk orang-orang yang betul bekerja keras untuk menjadi penyanyi. Memang betul-betul tak fair. Tapi kita kena terimalah sekarang ni memang senang lah macam tu. And membantu juga untuk kita yang memang dah menyanyi. Kita tengok okay, benda ni orang yang memang bukan menyanyi dari kecil pun dia post video 1, 2, 3, tiba-tiba satu video tu boom letup kan. Terus jadi penyanyi siot. Aku jauh macam mana. Kita cubalah, kita cuba. Memula tu memang susah lah nak menerima macam apa benda ada ni nyanyi. Post video macam ni pun boleh famous kan. Betul lama-lama aku cakap aku kena belajar lah. Kenapa you cakap tak fair? Because I've been through a lot to be a singer, man. Yes. I've been through a lot. So kira atas 19 ni zaman-zaman kita juga kan. Yalah. Kira the flow. Dia dah atas 30. He's so saying that. Akish dikira Gen Z betul? Yes, betul. Itulah yang aku cakap sebab yin yang different experience but sing wise dia orang dah banyak go through reality show tu semua kan. So in Gen Z mindset you have the experience on singing wise semua from standard 3 kan. Dia darjah 3. Yes. Yes, betul. So daripada situ you are considered as apa orang kata dah belajar, you have the knowledge. But sakit hati tak tiba-tiba ada yang tiba-tiba nak nyanyi baru je nak start nyanyi kat TikTok dia famous. How do you feel about that? Is it fair? Honestly sama juga macam Kak Syira. Dia rasa macam tak fair lah sebab kita macam dah try dari kecil untuk tempuh semua benda ni. Ada orang-orang yang macam ni kan. Ada kru-kru yang ni macam ni. And then diorang tapi kadang-kadang kita tak boleh cakap juga yang diorang tak ada effort sebab mungkin diorang ada effort juga untuk buat konten tu. Tapi tengok konten juga. Ada konten yang macam konten ni tak patut viral tapi dia tiba-tiba viral. So still rasa juga yang tak fair. Tapi sabar. Cakap boleh. Okay. Tapi lepas ada saya. Mana awak tahu saya dulu tahu. Tapi ada bagusnya sebab sebenarnya dekat Malaysia ni ramai yang pandai menyanyi. Ramai sangat yang boleh menyanyi. Untuk diorang pergi masuk reality TV tu memang susah lah. So dengan ada TikTok ni yang betul-betul boleh menyanyi tu orang dah boleh nampak. Faham maksudnya? Tak? Yang senang orang nak nampak lah yang orang yang memang dah ada bakat tu. Contohnya, kita tak boleh nafikan lah Malaysia ni memang tengok rupa ya. Tengok rupa, dari talent. Sebenarnya kawan-kawan saya yang memang menyanyi, yang memang suara sedap tapi susah sangat orang nak terima sebab tak ada rupa. Apa nama dia? Tak naklah sebut. Okay, teruskan. Tapi dia atas 19 lah. So ada TikTok ni, Syira rasa bagus untuk diorang. Tak payah nak harap ke reality TV. So that you boleh tunjuk bakat you. Nyanyi, berlakon, menari. Tapi bunyi macam Syira tak tekankan yang reality show masih relevan kalau nak cakap dia memilih. Tapi tak semua bernasib baik untuk masuk. Tak semua bernasib baik untuk masuk reality sebab I know that how hard nak masuk reality. Yes, it's hard. It's really hard. Tapi saya nak pertahankan orang TikTok. Saya pertahankan dua-dua lah. Tapi saya rasa relevan lagi reality. Bila awak cakap tak fair tu saya akan pertahankan orang TikTok. Okay. Sebab saya budak-budak TikTok. Saya cakap apa saya tak fair pula? Korang ada label, korang dah masuk reality show. Okay, maksudnya? Tak ada dah gaduh dengan aku sekarang. Tak boleh dah. Tak boleh lah cakap tak fair sebab ada certain orang dia dah masuk reality show kan. Yang budak-budak TikTok. No. Aku support Syira dengan Akish sebab tak ada tu. Aku fikir kita tak membenci budak-budak TikTok, kita tak membenci. Cuma
Jinx. Cuma apa Cuma okay, kalau yang berbakat tu tak apa. Yang berbakat Syira okey. Ini yang memang kau terang-terang kau memang tak boleh nyanyi tu. Ada orang yang tak boleh nyanyi kat rumah. Ada tu. Siapa? Ada. Yang terang-terang tak yang boleh seorang nyanyi. Even sebab Syira pernah tengok Dato' Awi. Dia di interview pasal artis-artis yang ni kan. Dia sendiri pun cakap like macam nak kita kena jaga kita kena jaga entertainment punya industri ni, kita kena jaga the quality. Sebab daripada TikTok tu okey lah, kau berbakat tak apa, ni yang memang betul-betul tak boleh nyanyi, so kita orang yang memang go through untuk menjadi penyanyi betapa susahnya ni nak jadi apa. Betul-betul. Zaman sekarang orang tengok quantity daripada quality kan. Okay, saya tarik balik. Betul. So kau nak geng kita ni? Yes. Nak ambil masuk ke? Lalang tu dia ni. Tapi tu lah, rasa macam tak adil tau. But it's, macam mana kita nak ubahkan benda tu? Sebab to me, reality show memang is the most, orang kata, main tier lah. In my perspective. Sebab you know the struggle. Yes. You know how they learn all the knowledge. Tak kisahlah, bukan nyanyi je lah kan. Berlakon pun juga kan. Zaman sekarang ada yang ambil sampai apa nama tu? Aswara semua. Lala yang dapat. Orang yang post benda-benda angkat tong guys. Betul lah. Yelah betul lah. Tapi yang angkat tonggas tu tak jadi penyanyi. Yelah, maksud aku relevancy maksudnya famous lah. Kalau di mata orang, kalau nak compare dengan ni. Tapi kalau macam nyanyian pun sama juga. Dia buat something bodoh. Lepas tu tiba-tiba dia nyanyi. Time tu dia dah banyak haters kan. Tu dia buat pula nyanyi. Orang benci tiba. Penyanyi nombor 2. Macam penyanyi nombor 2. Ada ramai dia orang guna that type of tools untuk nak famous. Tapi bagi aku cara tu tak sihat tau. Sebab dia dah tahu orang benci. Dia dah tahu orang benci. Tapi dia rasa kalau aku buat macam ni, ramai lagi suka kat aku. Ramai lagi suka kat aku. Lalas bila dah sampai satu tahap tu, orang dah bagi dia bengang sangat, dia terus keluarkan video macam aku sedih lah korang kutuk aku. Dia tu nangis depan dia. Nak minta simpati. Padahal dah tahu benda tu memang orang tak suka. Dia macam it's planned and all kan. Betul. It's confusing sebenarnya. Confusing sebenarnya. Korang tak suka tapi macam mana ni aku cakap. Korang tak suka tapi itulah. Tapi suka tengok. Dia jadi on and off kan. So cakap macam kalau reality show ni kita kena build up balik, but it's hard lah currently. Satu benda yang Syira nak point out kan, banyak sebenarnya penyanyi yang daripada reality show keluar tak ada apa. Sebab bila keluar tu orang macam okay, aku ingat dia nyanyi dekat rancangan ni okay, keluar okay dah lupa. Betul tu. Ni nak tanya soalan Contoh macam kau keluar kan, habis aku ingat dia menyanyi, okay dah habis rancangan, okay kat TikTok. Habis macam tu. Is it because of nowadays ke atau dari dulu lagi macam ni? Tak, sekarang. Memang sekarang lah. Dulu tak kan? Banyak. Dulu keluar semua ingat seorang-seorang. Semua partisipan tu. Tapi sekarang apa rasa sebab apa guys? Benda-benda macam ni jadi. Benda-benda macam ni sebab memang kita memang suka tengok media sosial malah macam mana pun. And sebab followers juga kot. Contoh. Followers is one thing, tapi ni macam orang yang dah masuk reality show, suara dah sedap tu. Guys, suara sedap tu. Serius, memang sedap. Takkanlah tak ada macam orang lain appreciate all the effort that you guys been through semua zaman sekarang. Macam diorang apa yang menyebabkan rasanya disebabkan followers lah. Disebabkan followers macam alah, walaupun dia boleh nyanyi, tapi aku suka dia ni sebab dia ramai followers. Mak aku menutup anjing. Benda tu? Siri. Tak tahu kenapa ibu punya. Disebabkan ramai followers. Kalau macam Syira rasanya kenapa dia orang buat macam tu? Kenapa apa dia orang? Yelah, lepas dah nyanyi famous tapi orang tu tak pandang pun orang yang tak menang. Kita susah nak suruh orang ikut apa benda yang kita nak. Sekarang ni rasanya penyanyi, pelakon semua kena ikut netizen, apa yang netizen suka. Sadly. Macam mana pun tak boleh nak lawan. Macam mana kau seorang nak lawan semua netizen dalam Malaysia ni kan? So bagi Syira, kalau kau dah masuk reality show, okay, orang tengok kau reality show, dah habis reality show orang akan tengok TikTok. Bagi Syira kita kena ikut orang punya pergerakan pula. Tengok TV dah, okay dah habis tu kau tengok TikTok, okay aku buat TikTok pula. Asalkan kau nampak aku.
Dia kena selalu muncul lah. Sedih lah sebenarnya. Kat media Sedih sosial lah. tu. Apa benda yang diorang tengok tu kat situ lah kita kena ada. Kita yang kena ikut dia. Macam Syira mention about apa, diorang buat so nak bagi orang tengok. So macam benda TikTok ni bukan sebenarnya untuk diri dia sendiri, tapi nak bagi ramai orang tengok dia. Ya. Apa yang kebaikannya dekat situ? Kalau let's say kalau dia macam okay, setiap hari dia buat apa kata live TikTok lah kan, buat live TikTok sampai satu time tu dah tak ada buat apa, orang masih tengok lagi. Apa sebenarnya tu? Apa yang sampai orang asyik ada lagi view? Kau rasa sebab apa dah? Sebab Dia dah nyanyi, dah buat bakat seminggu tu, minggu depan tu dia live, naik lagi view tu. Apa yang dia punya concoction, dia punya resipi tu sampai orang masih melekat tu? Nak tengok orang tu buat benda bodoh ke? Nak tengok orang tu nyanyi Kena lagi ada ke? buat benda lain. Not only singing. Macam mana? Okay Adam, kau jawab lah Adam. Aku stres. Aku confused dekat situ tau. Kenapa Kau confused. Aku confused dengan soalan kau ni. Tak, Aku rasa dia bukan dah. Ni dia kita mungkin, aku rasa ni teori aku lah. Kita ni manusia, kau orang Melayu lah, semua jenis bangsa lah. Kita suka tengok TV. Tapi TV still ada entertainment. Ni orang TikTok dah tahu apa, dia macam nak makan depan. Maksudnya itu bermaksud reality is still relevant lah. Betul tak? No, ni sekarang ni reality show. Dia orang cakap pasal reality show dah tak relevant. Sekarang ni tu dikira reality juga. Cuma it's not in that type of entertainment. The hustle tu tak ada. Tahu cakap kenapa dia orang dah buat, nak promote diri dia orang 2-3 hari, tapi masa minggu depan tu dia buat. Tapi buat benda-benda jalan-jalan, tengah jalan ni jalan raya ni. Tu kereta proton. Semua dia cakap macam tu. Tapi view masih follow lagi benda tu. Isn't that macam dumb je benda tu? No lah, because bila ada supply, dia ada demand. I know how did that happen? How did it happen? Because macam aku cakap lah, orang memang zaman sekarang ni kita bukannya content creators kena berlawan dengan semua benda. Faham tak? Everyone is fighting for that screen time. Kan? Yeah, everybody's competing, but Contoh zaman sekarang yang aku perasan kan, kalau dulu 6 months ago dekat TikTok orang akan buat live tengah malam. Tapi 6 months later, which is now, orang yang menjual barang dekat TikTok, dia orang live pukul 6. 6.30. 6 petang. 6 petang. 6 pagi. Sebab lepas subuh. So maksudnya dekat situ algoritma dia pun ada berkaitan dengan algoritma juga. Macam TikTok, dia punya perubahan dia laju. Maksud kau dia orang pandai cari timing lah. Yes. Walaupun dia pandai mencari timing, dan timing manusia berbeza ikut musim. Macam aku cakap lah, 6 months ago semua akan live pukul 12 malam. So nak dekat pukul 12 tu, time tu kau buat live, kau jual macam-macam, kau makan Maggi contoh. But that's just your theory lah. Teori. Korang buat ke live? Buat live TikTok? Tak buat? Kenapa tak buat? Pernah lah buat, tapi We are against it. Okay, sebab apa? pernah buat, tapi macam susah lah nak follow. Akish as Gen Z pun macam susah nak follow the trend and follow, sebab kita selalu kena laju. So macam sometimes rasa macam, is it because Akish dah otai? otai? Tak Ya, so kot. dia dah Kalau dia otai, kita ni apa? Kita atas 19. Terlihat. Macam Syira memang tak pernah ke buat? Ada orang beli sampai sound card semua sebab nak kan? Orang beli sound card sebab nak nyanyi kan? Baru dapat sebenarnya. Dah dapat dah? Memang nak plan lah ni buat live ni. Soundcard ada. Tapi kan aku tak beli adapter lagi dah. Aku tak jumpa mana adapter iPhone aku tu. Korang tahu tak? Cameraman ada adapter bagi dia. Okay, sebab apa tak buat lagi? Bukan tak nak, cuma tak start lagi. But Tapi you're dia dah planning. ada jenis tu Planning lah. lah, Dia planning tu lah. Kita tengok orang buat macam, best lah orang masuk tengok. Orang macam cara tu apa, kira sekarang macam apa-apa cara nak bagi orang ingat kita, I will do. But Syira dah masuk pertandingan yang keluar dekat TV. Tiba-tiba
Syira beli sound card, nak live TikTok, nak nyanyi macam free. Tak rasa macam fair dekat bahagian tu. Sebab biasa dah artis ni dah dapat finalist tu senang dapat job semua kan. Dapat job. Biar saya jawab kan. Dapat job semua, duit semua kan. Tapi tiba-tiba nyanyi dekat TikTok macam you give me free music dekat diorang. Tak. Jawab dah jawab. Aku Tapi bukan dengan kita. Okay. Aku akan terjawab kan. Tak, sebab tadi dia baru cakap dia akan cuba buat anything untuk be on the spot. So are you okay with that? Yeah, I'm okay with that. Whatever publicity yang Syira. bukan publicity lah, yang you boleh expose diri you buat kan. Tak. Pernah je dapat job tak dapat bayaran pun. Oh, okay. Benda-benda tu aku lalui dah. So I don't give a Shit. I don't give a shit. Yeah. Buat je lah. Faham. Kalau bukannya susah pun, duduk depan kamera je. Kalau aku dah boleh pergi job jauh-jauh tak ada bayaran, apalah salahnya kalau nyanyi. Sebab tahulah artis sekarang dia nak dengar nyanyi nak dengar aku nyanyi bayar, dia jadi macam tu tau. Itu betapa you how you really want it lah. Itu bergantung pada you lah. But does it disturb the market of that person? It will, right? Of course. Ni Akish Macam mana? nyanyi dekat TikTok. Bagi Akish Pernah try? Pernah try. Okay. Tapi Kasut dia cari. No, nanti nak cakap pasal kasut dia ke? Cakap je. Akish pernah try. Tapi Sikit. memanglah macam kita yang dah try program reality ni, macam kita macam ada harga diri kita kan. Macam kita kalau show mesti kena ada kita punya price apa semua. Tapi bila kita buat live kat TikTok tu, kalau kita nyanyi, orang lagi ramai masuk. Sebenarnya dia orang macam, kita kan live TikTok kan ada bayaran juga actually. So benda tu pun macam dapat juga kat kita. Makin ramai orang tengok, makin ramai orang bagi gift. Bukan sebab gift ke yang dapat duit? Nah, yes. You dapat juga? Views is views, tapi kalau views dia tak Views ada gift, ramai, orang suka konten kita, orang akan bagi gift. betul. Tu aku tak tahu. Nampak sebab aku tua je. Aku tak tahu dia gift ni. Tak tahu. Ada. Nak dah confirm. So kalau Akish still buat ke? Ke memang dah stop buat benda tu? Oh tak, memang On and off. on and off. Kalau Akish rasa macam nak try lah kat TikTok pula, nak try tarik balik ke kan. So Akish akan buat. Tapi sekarang ni jarang buat. Is it because of nak pertahankan apa kata reality show di TV ataupun malah nak buat? Sebab sekarang Akish tengah study. So macam dia punya time tu macam faham. Ke sebab mak ada? Tak. Okay. Tapi ada soalan. Instagram ada gift juga ke kalau Tak buat ada. live? Instagram tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi Instagram Tak tahu buat. Sorry lah buat. Tapi Instagram sekarang dia ada satu features yang you kena subscribe orang tu. Oh, Ada subscription. Oh. Macam apa? Macam YouTube. Ah. Itu ada join group bayar. Nanti you dapat konten-konten eksklusif. Tapi dekat Malaysia belum lagi. Oh. Dekat US dah ada dah. Dekat YouTube ada. So subscribe macam biasa, lepas tu join Team Syira contoh kan. Team Syira. So akan dapat badge. Betul? Dapat badge kat situ, so boleh promote. But to me, it's still not enough. You guys work hard for it. So there's like, mesti ada dia punya pay yang sesuai untuk orang dah jumpa artis, belajar dengan artis, bukan belajar dengan cikgu vokal yang kosong-kosong. Yang betul-betul ni. So the price is Masa okay, go back to reality TV punya, sebab you guys are from reality show singing competition kan. Susah. susah. Is it how hard is it untuk be susah on a lagi. competition? Contoh sebab you guys from TV. Kalau pertandingan biasa-biasa tu biasalah. Kita as penonton pun kita macam, lalu kalau orang tu tengah menyanyi dekat tengah-tengah shopping mall tu macam, oh sorry sedap sebelah macam. Yes, basking. So kalau TV pula macam susah. TV sangat-sangat susah sebab kita akan deal dengan macam-macam benda tau, macam dengan kru, macam dengan
production team, and then kita akan fikir audience, juri, musician apa semua. So kita diperhatikan. Walaupun macam media sosial kita diperhatikan, tapi kita boleh off kita punya macam record ke apa. Kita control sendiri kan kita punya kita content. control sendiri, betul, Yes. betul. Tapi bila program reality ni kita akan sentiasa ditengok. Budak ni tengah buat apa, masa backstage dia buat apa, dia cakap dengan kru macam mana, dia cakap dengan production macam mana. Semua benda tu diperhatikan. Terlintas dalam kepala Akish. Kita dia akan lah. Akish fikir macam benda tu semua. Yes, sebab seorang peserta kan kita macam kita akan sentiasa diperhatikan sebenarnya. Kita akan tengok. Dia tak akan tengok masa kita tengah live untuk nyanyi je. Dia akan tengok attitude apa semua. Dia dekat belakang macam mana, perangai dia macam mana. Dengan semua orang yang terlibat. Put that aside and in terms of competition wise, in terms of singing wise macam mana? You rasa pressure tak? Sangat pressure. Sebab peserta lain pun bukannya yang kata yang tak ada pengalaman. Insecure sangat. Sangat insecure. Sebab dia orang sangat-sangat power. Dia even though macam cakap macam mana pertandingan baru ke, dah lama ke, still ada perasaan yang sama, tak pernah berubah benda tu. Oh yes, betul. Syira? Masih ada. Aku confident. Serius lah? Style tu Syira. Soalan tadi lupa dah. Susah ke competition reality macam contoh Susah ke? mentor millennial? Sebab korang cakap the struggle, the hard, orang tak tahu ni. Orang selalu as a viewer, I akan selalu nampak alah dia orang ni menyanyi je. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kan, asal dia nyanyi tak sedap lah. Kenapa lagu ni tak kena dengan dia? Untuk Syira, masa pertandingan, Syira tak dapat pilih lagu sendiri. Itu satu yang antara salah satunya yang susah lah. Sebab lagu yang dipilih tu kadang aku tak boleh nyanyi. Tak kena dengan genre. Tak kena dengan genre. So tu satu. Lepas tu macam Akish dia ada problem yang macam orang tengok apa kita buat benda semua. Maybe iyalah kot. Cuma masa Syira dalam mentor tu sebab banyak buat kru-kru ni semua macam member kot. So tak ada rasa pressure tu. Aku sampai Sri Bentas aku cakap, oh hi everyone tu kan. So diorang tak ada tak rasa the barrier tu. Even dengan musician pun macam abang tegur semua orang macam bang sihat makan. Tu ready untuk nyanyi je? Ready untuk nyanyi je. Kena marah ada. Kena marah dengan Cikgu Azmi. Memang kena maki lah. Aku nyanyi barai memang kena maki lah kan dia. Tapi that's the journey lah. Macam tak boleh nak ambil hati sangat ke apa ke. Tak boleh nak fikir macam sampai balik otak nak kena fikir aku dah marah hari ni Cikgu Azmi kan nyanyi ni. Nak buat macam mana? Memang kau dalam learning process pun. Kalau macam next audition tu semua, dia chill lah ke? Every time audition memang tak boleh chill. Memang always akan nervous lah. Tapi you have to do what you have to do lah. Ada seorang artis ni, kenal dia lah. Dia akan, tahu aku, mungkin familiar kot. Dia nama dia apa? Kena teka. Dia sampai ke audition. Time tu kita audition sekali, audition band. Dia band juga. Dia duduk, dia Akin memang kan? Bukan. Okay. Dia makan apple. Dia makan apple, dia tak cakap dengan orang pun sampai habis perform. Dah dia bau menyalak sikit. Dia punya style. Setiap kita orang jumpa dia dalam 3-4 event lah. Ada yang perform sekali, ada yang audition sekali. Tapi dia akan duduk, dia makan apple hijau dia tu. Makan, habis dia makan lagi. Kau tak minta sikit? Tapi suara dia laki-laki. Yelah, that's why lah. Kau dah tahu Monesa Perandi dia makan apa. Kau tak macam sikit. So at one point aku tanya, Encik sebab nama dia. Memang selalu kau makan apple lah. Ni cara aku nak hilangkan nervous tu semua. So masing-masing mesti ada cara nak hilangkan nervous kan. Yes. Let's go with Akish. Apa benda dengan cerita macam takut cuak semua, apa benda yang boleh hilangkan and then nyanyi tu dah sedap gila. Sebab bila dah nyanyi tu nervous tu semua dah hilang. What makes that happen? Dia tak adalah macam betul-betul hilangkan nervous, tapi dikurangkan sikit lah nervous. Macam before naik stage tu kita macam try untuk sembang-sembang dengan, kalau competition lah, peserta-peserta yang lain lah, kita try untuk sembang-sembang supaya dia tak senyap ke apa. Tak risau masa saya cakap nanti sakit tekak.
Tak. Oh tak. Akis memang tak boleh nak. Dia kalau kat backstage tu macam tak boleh senyap. Kalau senyap memang dia akan menggigil lah. Dia akan nervous. So memang kena bercakap supaya kita hilang benda tu. Kita lupa apa yang kita nak ni apa semua. Oh, sedap kan. So, kadang kalau macam dah nervous dekat atas tak tahu suara katak. Tapi tak pelik ke? Tiba macam kenapa banyak cakap ni ada buat salah? Biasa tak juga awak kau cakap banyak ni kan. Kenapa nervous ni? Macam nervous ada buat salah. Random aduh. Macam Syira hilang nervous macam mana kalau ni perform? Cari Syira selalu sampai je Syira akan tengok mana yang macam boleh buat kawan. Kena borak lah sebenarnya. Sama lah kena borak sebab bezanya bila you sampai you senyap kan, lepas tu tiba you nyanyi, barai weh suara. Dia kena bercakap. Kena cakap, kena bagi suara tu buka. Betul. Dia sebenarnya bukannya takut hilang suara, dia sepatutnya kena lagi lasakkan suara tu. Lepas tu macam nak macam Bersuka. beza lah kalau you datang you senyap je tiba-tiba macam tengah tak bercakap dengan orang, lepas tu kena naik atas pentas kena nyanyi. Dia macam terkejut benda tu. You kena kenal tone hi everyone. Masuki semua. Yes. Macam Adam kan dia ada band famous dekat Malaysia ni. Biasa je. Ya dah. Minat je Adam. Tak lah. Ambil gambar je bas. Biasa je. Dia Apa ada 4 single. macam apa korang dalam band, so benda tu ya boleh kata member akan support semua. Ada tak macam masuk audition lepas tu yang penyanyi dalam band kau tu dia macam cuak ke, dia Audition apa tu? adalah try out lah untuk something kan? Ada. Is there any like nervous apa yang dia buat semua? Macam aku punya band ada 2 penyanyi. Yang penyanyi sebelum penyanyi yang first dulu, penyanyi asal yang first. Korang macam kenal. Penyanyi dulu bukan penyanyi sekarang. Penyanyi dulu dia cerita kelakar lah. Sebab dia akan demam sejam sebelum nak perform. Badan dia akan panas, literally panas. Dia akan kita orang ingat dia macam saya demam lah. Kita ingatkan macam kau makan ubat lah lepas tu kan. Macam ingatkan it's your psychology ke apa. Dia memang betul. Dia rasa badan dia memang panas. Dia memang literally demam. Darah naik lah. Tak tahu lah. Dia pun tak tahu. Dia pun tak sure. Tapi dia kata itu tak tahu nak kata kesian ke. Mungkin sebab dia nervous. Dia tak ada orang cakap dengan dia borak lah untuk dia akan nervous tu. So dia akan demam. And kadang-kadang dia akan muntah juga. Dia akan muntah. Dia macam tak, literally muntah. Tu buang angin. Betul. Nervous sangat. Yalah, takkan nak muntah atas stage, buang angin kan. Tapi bila perform, dia perform lah. Memang bagus lah. Benda tu macam aku ada bukan ritual lah, tapi untuk hilangkan untuk hilangkan nervous, aku akan dengar lagu hip hop. Rap lah. So lepas ni kalau kita tengok Adam dengar lagu hip hop nervous. Macam kalau sebelum perform tu dia best sebab lagu-lagu hip hop macam gangster rap ni dia macam boost your confidence kan. Yes. Dengan dia macam so the beat tu semua kan. Tapi masalahnya bila kau dah terlalu into it, tempo lari atas stage kau lupa apa yang kau nak main. Macam mana lagu aku tadi. So dia kena balance Sama lah menyanyi macam tu. Kalau overconfident betul lupa lirik. Betul. Ramai cakap memang kena cakap dengan orang semua tau baru nak hilang nervous. Macam kalau aku jadi kru, aku macam tak nak aku dapat dengan Syira sebab dia nak cakap dengan aku bila dia nervous. Tapi ada lah pernah sekali kan. Alah, Syira tu baik dengan orang sebab bila dia nervous. Dia nak cakap dengan orang yang tahu. Tapi ada lah pernah sekali Syira pergi audition kan. Aku tak ingat AF ke minta RTM macam tu lah. Nak borak. Buat kawan lah. Dia tak nak borak dengan aku Aku cakap hai, perempuan lah, tak ada lelaki. Perempuan hai, nyanyi lagu apa, cakap lagi tanyalah masa saja kan. Buat topik je lah. Randomnya. Dia literally macam tu. Nampak tak aku buat di sini? Okay, tengok aku buat macam ni. Macam hai, macam nyanyi lagu apa je lagi. Udah macam tu. Terus aku macam okay. Kira dalam hati nak tahu lagu lagi kita nervous. tu. Tiru lagu kita. Aku nak cakap dengan kau hilang nervous. Aku cakap aku lagi
Saya tak apalah. Faham? But conversation, sebab kalau macam orang tu mesti macam aku tengah ingat lirik ni, mana tahu kan. Yes. Fikir positif lah kan. Janganlah jeling. Lepas tu aku macam kau mesti tak dapat aku tu. Dah lah tak dapat. Tu ya AF lah. Apa untuk reality show, untuk aku lah kan, overall sebenarnya aku nak pertahankan reality show ni. It's a really, orang kata, best feeling ever. Kita tengok dekat media sosial, kita hari-hari pegang phone lah. Kita hari-hari pegang phone, kita tengok, anytime boleh tengok. Kalau macam apa orang kata, AJL lah contoh. AJL comes once a year. Benda tu macam special tau. It's like World Cup lah senang cerita kan. Kalau orang jadi suka bola, diorang nak tengok waktu tu berkumpul ramai. Sama juga situation tu. Nak sangat untuk macam Akish, even though Gen Z, I don't see yang you have an image like Gen Z tau. Macam Gen Z sekarang, to me diorang kena ubah perspektif lah untuk nak nampak benda tu sebenarnya it's art. Reality show ni sebenarnya seni. It's art. It's art to us, but to them, aku rasa zaman sekarang ni, pendapat aku lah, kita punya pop culture is dying. Yeah, we don't have any pop culture now. It's died. Yeah. Macam zaman reality show mula-mula baru nak start dulu, orang suka sebab that's pop culture. That's how you see pop culture. It builds up. It builds up. Cuma bila zaman sekarang, bila everyone dah U-turn. Dia bukan U-turn, dia dah jadi stop guys tu. Sebab dia ada penghalang, dia adalah media sosial ni yang membuatkan. Tapi dia stop. Tapi kau perasan dia ada ambil design-design lama, dress up lama. Dia macam U-turn tengok balik. Dia macam tak nak elevate. That must be the reason tau. So in a way, nak minta korang start dengan Shira, pandang kamera, just nak express what do you think about relevancy, and what is your advice untuk orang yang tengok TV, tengok media sosial. Express your opinion. Letak hati. Shira, macam mana Sekejap, aku speechless. Okay, kita mulakan dengan Akish. Okay. Dia, korang kena mana? Kamera mana? Situ. Okay. Siapa macam contohlah macam Akish kira muda-muda jugalah kan, yang macam tak banyak yang pergi tengok konsert. Macam tak banyak pergi tengok reality. Mak ada. Dia kena cakap tak? Pernah. Okay. Mak dia tahu. Sebab sekarang lagi ramai yang bermain TikTok tu adalah generasi Akish lah. So korang kena pergi, anda semua adik-adik semua kena pergi cuba tengok reality TV, contoh macam konsert live dekat selalu buat kat mana? Cik Pentas. Macam tu. Because the feeling lain. Sangat-sangat lain. Betul. You dengar kat TV dengan you dengar live memang sangat lain. So betul. Sangat-sangat you macam mana kita tengok kat TV ni tak ada dapat goosebump ke apa. Shira sebab tu aku sangat suka reality TV ni still kena ada. Kena ada. Itu je aku boleh cakap. Sebab Shira very sentimental benda-benda macam ni. Macam kita tengok benda tu sebab kita tahu dia punya prop dia guna ni. Yes, you gotta let them know sebenarnya. Kena tahu prop dia macam ni. Suara dia, lagu dia tukar. Sound dia macam ni. Best gila sound dia. Korang kena try pergi kalau tak pernah. Kalau selalu tengok TikTok tu, korang rasa kalau tengok TikTok tu best. Imagine. It's nothing to be compared to like live punya live show. So komen diorang kat TikTok tu tak valid lah. Betul tak? It depends lah. So lain lah. Dia sebenarnya benda yang berbeza. Depends lah. Jauh. You gotta experience it face to face, then you know the real thing. Macam Akish, what do you have to say? Cakap dengan kawan-kawan lah ni. Kira cakap dengan kawan. Just advice lah, because we need your honest review kan. Review kan. Okay. So bagi Akish, it's okay kalau nak buat konten apa semua benda ni. Tapi kena pandai tengok konten apa yang patut di-share untuk orang kata kita punya industri muzik ni tak nampak rendah.
I think. I agree. Supaya kita punya quality tu masih ada. Agree. Yes. Kena pandai tengok konten and kena pandai juga buat konten yang okay. Tapi susah kan sebab sekarang ni yang orang kata tak adalah konten, tak cakap macam mana tapi konten-konten yang orang kata oh macam tu pun boleh naik. Susah. So yeah. It's clear to say that memang kalau boleh kita kena appreciate all the seniman lah. Seniman. We are considered as seniman. Even actors, even singers. Diorang sebenarnya dah work hard to get the knowledge. And it's not easy. It's not easy. Ni kira nak rumuskan apa yang korang sampaikan. And hopefully reality show dia akan elevate lagi and it's a competition. It's a competition but hopefully we strive. Kembalikan Akademi Fantasia. Dengan terpaling juara dengan Mentor Legend. Kita sebut semua. Okay, tapi kita pun dah sampai ke ujung rancangan. Guys, thank you sangat. Tira, Thank you Akish, juga. thank you. Korang cantik lah. Okay. Aku bagi tahu bini kau. Okay, itu saja Adam untuk handsome episod hari kali ni. ni. Thank you guys for watching Poppadom Podcast. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh dia nak sekali lagi. Okay, cepat sekali lagi. Aku cakap Adam handsome hari ni. Thank you. Bye.